Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anas bin Aziz, nombor matrik 259-963 daripada Kumpulan I, Kuching. Okay, hari ini saya akan membentangkan satu tajuk berkenaan dengan ekonomi, iaitu tajuk pesan saya, sumber asli, iaitu petroleum dan gas asli. Okay, seperti yang kita dapat lihat di slide ini, okay, Malaysia hasil petroleum dan gas asli digali di luar kawasan pesisiran pantai. Namun begitu, jika kita imbau kembali sejarah, penemuan minyak pertama adalah di Miri Sarawak, iaitu pada sekitar tahun 1910, dan kawasan yang pertama dijumpa adalah di Grand Old Lady. Okey, untuk makluman, sumber petroleum dan gas asli ini adalah merupakan sumber penyumbang kepada pendapatan negara, dan di mana ianya menyumbang kepada pembangunan dan infrastruktur di Malaysia. Sebagai contoh, kita lihat iaitu lapangan terbang antarabangsa dan menara Kuala Lumpur. Okey, sedikit perkongsian berkenaan dengan latar belakang, iaitu jika kita lihat kembali, industri minyak dan gas asli telah bermula ataupun menapak di Malaysia lebih 100 tahun yang lalu, apabila Shell, telaga minyak pertama di Sarawak pada tahun 1910 telah menemui minyak di Sarawak. Walau bagaimanapun begitu, pengeluaran petroleum dan gas asli pada ketika itu adalah terhad kerana dia punya teknologi itu adalah berkurang ataupun tiada inovasi atau teknologi untuk cari gali minyak. Ekoran pada itu, ianya berlakunya kelebihan minyak di seluruh dunia pada tahun kerajaan terpaksa meningkatkan pengeluaran dan melonggarkan syarat untuk usaha sama antara Petronas dan syarikat minyak global yang lain. Okey, seterusnya saya ingin berkongsi tentang matlamat dan rangka kerja dasar, iaitu berkenaan dengan sektor petroleum dan gas asli, seperti yang dibentangkan pada PDA 1974, iaitu pertama, menjamin lebih kawalan ke atas sumber petroleum negara. Yang kedua, menyediakan komoditi pada harga pembatutan pasaran tempatan untuk meningkatkan pertumbuhan aktiviti, berintensifkan modal dan tenaga kerja. Dan terakhir sekali adalah memupuk hubungan serta penyertaan pengusaha tempatan dalam sektor petroleum dan gas asli. Okey, untuk makluman, Malaysia merupakan pengeluar minyak kedua terbesar di Asia Tenggara dan pengeksport ketiga terbesar di dunia bagi gas asli cecair, iaitu LNG. Menurut statistik yang telah dikeluarkan oleh British Petroleum pada tahun 2001, pada penghujung tahun 2020, negara memegang rizab minyak sebanyak 2.7 bilion tong dan deposit gas asli berjumlah 32.1 trilion. Okey, saya ada terangkan lokasi-lokasi minyak yang terdapat di Malaysia di slide yang seterusnya. Okey, seperti yang kita dapat lihat di sebelah ini adalah rajah satu, iaitu landscape minyak dan gas Malaysia pada tahun 2020. Okey, di sini kita boleh lihat taburan telaga-telaga air ataupun tempat untuk melumbur minyak dan gas asli di Malaysia. Okay, selepas pembentukan Petronas pada sekitar tahun 1970-an, bahan api Malaysia sebagai perutusan daripada jumlah ekspor barangan kekal pada ketika itu adalah stabil. Namun begitu, ketika krisis kewangan Asia AFC pada tahun 1978 dan seperti yang kita maklum, pandemik COVID-19 pada tahun 2020, okay, ekspor bahan api pada ketika itu adalah merosot. Seperti yang kita dapat lihat pada jadual ataupun rajah 2 yang seperti dikongsikan oleh saya, iaitu menunjukkan data berkenaan dengan ekspor bahan api Malaysia sekitar tahun 1964 sehingga tahun 2020, di mana kalau kita boleh lihat di sini, ekspor pada tahun 2020 adalah rendah berbanding daripada tahun-tahun sebelumnya. Okay, pada tahun 1986 hingga tahun 1984 kita dapat menyaksikan jumlah ekspor agak tinggi pada tahun tersebut. Seterusnya saya akan berkongsikan berkenaan dengan sumbangan fiskal, iaitu terdapat dalam pelbagai bentuk
Ada 4 di sini yang saya kongsikan. Yang pertama sekali adalah cukai pendapatan petroleum atau dikenali sebagai PIT yang dibayar oleh firma berkaitan petroleum. Yang kedua adalah royalti daripada syarikat petroleum dan gas. Yang ketiga adalah duty ekspor atas produk petroleum, dan terakhir sekali adalah dividen yang telah dihantar oleh Petronas. Di sini juga saya ada berkongsikan jadual 1A dan 1B berkenaan dengan hasil yang dibolehi daripada Petronas sekitar tahun 1975 hingga tahun 2020. Di sini saya turut kongsikan berkenaan dengan cabaran bagi petroleum dan gas asli. Iaitu seperti yang kita sedia maklum, harga minyak dipengaruhi oleh pelbagai sektor seperti bekalan, permintaan dan dasar awam. Daripada keputusan pengeluaran konvensional yang dibuat oleh OPEC atau negara pengeluar minyak swasta kepada kadar faedah BEM Pusat, atau gangguan yang disebabkan oleh bencana alam ataupun pergolakan politik dalam sesebuah negara, itu merupakan adalah cabaran kepada petroleum dan gas asli. Seterusnya saya akan berkongsikan berkenaan dengan implikasi kepada Petronas. Okay, halangan utama kepada pertumbuhan berterusan sektor petroleum dan gas asli timbul daripada ketidakupayaan Petronas untuk terus menyumbang sejumlah besar wang kepada kerajaan sambil menjana keuntungan, meneroka medan minyak baharu dan melabur dalam inovasi. Di samping itu juga dividen tambahan kepada kerajaan, iaitu GST secara berperingkat yang telah dilaksanakan secara berperingkat pada tahun 2019, dan kemudian ketika pandemik COVID-19 yang berlaku pada 2020 dan 2021 sebenarnya telah memberi implikasi besar kepada sektor petroleum dan gas asli. Di sini saya akan berkongsikan jadual keuntungan bersih dan pembayaran dividen tahunan Petronas, iaitu pada tahun 2010 hingga tahun 2020. Okey, keuntungan bersih paling tertinggi yang pernah dicatatkan adalah pada tahun 2013, iaitu sebanyak 65.6 bilion, manakala yang paling terendah sekali adalah pada tahun 2020, iaitu sebanyak negatif 21 bilion. Ini kemungkinan disebabkan oleh pandemik yang telah melanda pada tahun tersebut. Kalau kita lihat dalam jadual itu daripada segi dividen, pembayaran dividen yang paling tertinggi dicatatkan adalah pada tahun 2018, iaitu sebanyak 54 bilion, manakala yang paling rendah sekali yang pernah dicatatkan pembayaran dividen adalah pada tahun 2016 dan 2017, iaitu sebanyak 16 bilion. Sebagai kesimpulannya, sektor minyak dan gas adalah penting untuk ekonomi Malaysia. Di luar sumbangan keseluruhan kepada KDNK, sektor ini telah dimanfaatkan dengan sangat berkesan untuk pembangunan ekonomi jangka panjang negara, terutamanya melalui sumbangannya terhadap tabung negara, tapi juga melalui menggalakkan keusahawanan tempatan. Walau bagaimanapun, apabila ekonomi Malaysia berkembang, kadar pertumbuhannya mengatasi pertumbuhan yang boleh dilaksanakan bagi sektor itu yang menjadi lebih kecil dari segi perkadaran. Ini bersama-sama dengan rizab minyak yang berpotensi berkurangan turun naik harga minyak dan kemerosotan umum industri bahan api fosil, bermakna ia tidak boleh menjadi asas kewangan awam seperti pada masa yang lalu. Sekian, terima kasih.